Salam sejahtera kepada Encik Azmi, Puan Syazwani dan rakan-rakan sekalian. Kami dari Kumpulan 15 akan membincang tentang perladangan getah di Tanah Melayu. Walaupun topik ini telah kami semua mempelajari semasa zaman persekolahan kami, hari ini kami akan membincangkannya dengan lebih mendalam. Sekarang saya akan serahkan masa kepada saudari Evelyn yang akan menerangkan latar belakang penanaman getah di Tanah Melayu. Terima kasih saudara Vimalan. Berkenaan latar belakang perladangan getah, pada akhir kurun ke-19, pemotor British telah bermula mengusahakan getah untuk tujuan ekspor setelah harga kopi jatuh di pasaran dunia. Pokok getah ataupun juga dipanggil Hevea brasiliensis telah berjaya ditumbuh di luar negeri asal dan ditanam secara meluas di tanah-tanah jajahan British sebagai tanaman pilihan untuk tujuan memulihkan ekonomi. Hal ini juga telah mencetuskan permintaan yang tinggi terhadap getah selepas berlakunya revolusi perindustrian di Eropah. Pada awalnya, getah ditanam di halaman rumah residen British Hugh Lowe di Kuala Kangsar sebagai tanaman hiasan, manakala usaha ke arah perkembangan getah telah dijalankan oleh Henry N. Ridley. Seterusnya, perkembangan industri pembuatan barangan pengguna juga telah meningkatkan permintaan getah dan menyebabkan harga getah melambung tinggi. Perusahaan getah menjadi aktiviti ekonomi yang amat penting di Tanah Melayu dan juga telah bertambah pesat kerana disokong oleh kemasukan modal milik pelabur Eropah. Seterusnya, faktor-faktor perkembangan getah di Tanah Melayu akan dikupas ke akar uminya oleh saudari Sharon. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudari Evelyn. Sekarang saya akan berteruskan dengan faktor-faktor perkembangan getah di Tanah Melayu. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan getah di Tanah Melayu ialah sumbangan Henry N. Ridley. Pada tahun 1888, Henry N. Ridley telah dilantik sebagai pengarah botanikal di Singapura. Setelah perlantikan tersebut, beliau mula bertindak aktif dalam usaha mengalahkan penanaman getah di Tanah Melayu. Beliau menyedari bahawa keadaan iklim dan bentuk muka bumi di Tanah Melayu sangat sesuai untuk penanaman getah secara besar-besaran. Oleh itu, bagi menjayakan usaha ini, beliau telah memperkenalkan bakal getah jenis Hevea brasiliensis kerana sesuai dengan iklim di Tanah Melayu. Henry N. Ridley juga memperkenalkan cara torehan terbaik, iaitu torehan tulang ikan heri untuk menghasilkan getah secara besar-besaran tanpa merosakkan pokok getah. Seterusnya, permintaan tinggi getah dari negara-negara barat turut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu. Hal ini kerana pada tahun 1889 telah berlakunya perkembangan revolusi perindustrian di Eropah yang melibatkan industri perusahaan kereta semakin berkembang. Keadaan ini telah menyebabkan berlakunya permintaan tinggi getah untuk membuat tayar kereta dan juga kasut. Oleh itu, dengan berlakunya peningkatan harga getah ini, orang Eropah dan China telah mengusahakan getah secara besar-besaran di Tanah Melayu. Sekarang, saya akan memberikan masa kepada saudara Divesh untuk menyerangkan kesan-kesan perkembangan getah di Tanah Melayu. Terima kasih saudari Sharon. Saya Divesh dan saya akan membincangkan kesan-kesan perkembangan getah di Tanah Melayu. Kesan yang pertama ialah kewujudan duit ekonomi. Duit ekonomi ini wujud kerana pihak British menumpukan seluruh perhatian mereka dalam memperkembangkan sektor getah di Tanah Melayu kerana sektor getah begitu hangat pada ketika itu. Oleh itu, pihak British hanya melaburkan modal asing dan juga buruh mereka dalam sektor getah dan juga diterima. Sebaliknya, masyarakat tempatan mengekalkan kehidupan biasa mereka sebagai nelayan ataupun petani. Mereka tidak terlibat dalam perkembangan ekonomi getah di Tanah Melayu. Kesan kedua ialah perkembangan ekonomi menjadi tidak seimbang. Hal ini kerana bukan semua negeri sesuai dengan perkembangan ekonomi ini. Contohnya seperti bentuk muka bumi dan juga lokasi yang tidak strategik bagi pihak British. Oleh itu, pihak British hanya membangunkan negeri-negeri yang boleh menghasilkan getah sahaja, manakala pembangunan negeri lain terus diabaikan. Negeri-negeri yang beruntung ialah seperti negeri Selangor dan juga Perak yang menjadi tempat perkembangan getah. Itu sahaja daripada saya akan menyerahkan kepada saudara Wimbledon untuk bahagian seterusnya.
Kesimpulannya, perusahaan getah mampu meningkatkan perkembangan ekonomi dan sosial di Tanah Melayu, khususnya sumber pendapatan bagi membaiki sistem perhubungan dan perkhidmatan sosial. Perusahaan ini juga mendatangkan pelbagai faedah seperti mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Saya berharap pembentangan ini memanfaatkan anda semua. Sekian, terima kasih.